Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa astanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirat yang dirahmati Allah, kita menyambung kitab Bahrul Madhi Syarah Mukhtasar Jami' Tirmizi, juzuk ke-14, muka surat 132. Juzuk ke-14, muka surat 132. Kita bincang sebelum ini, yang terakhir adalah berkaitan dengan pusaka yang dipanggil sebagai zawul arham, atau disebut secara mudahnya kaum kerabat. Zawul arham maksudnya yang mempunyai hubungan rahim. Dan yang dimaksudkan dengan punya hubungan rahim, iaitu setelah kita tolak orang yang patut dapat pusaka, yang sudah kita bincang panjang, kemudian ada satu lagi golongan yang memang bukan orang yang boleh mempusaki harta sebab tidak masuk senarai ashabul furud, tak masuk senarai orang yang ditentukan berapa kadar pusakanya, dan juga tidak masuk sebagai orang yang dapat asabah, dapat baki pada harta. Siapa dia yang bukan orang yang ada qadar dan juga tak akan dapat asabah? Iaitu keluarga sebelah pak saudara dan mak saudara sebelah ibu. Kerana daripada sebelah ibu memang takkan ada orang yang dapat pusaka di kalangan adik-beradik ibu. Tetapi mereka digolongkan sebagai zawul arham, orang yang ada hubungan rahim. Dan orang yang ada hubungan rahim itulah ada lagi ruang, dikala tidak ada lagi ashabul furud, tak ada lagi asabah, maka boleh pergi pada zawul arham. Situ berlaku khilaf ulama sama ada diberi pada baitul mal atau dipulangkan kepada zawul arham. Maka timbullah perbahasan berkaitan dengan zawul arham. Itu yang kita bincang pada minggu lepas. Malam ni kita sambung pula tajuk seterusnya tentang pusaka orang yang tidak ada pewaris. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Berkata pengarang, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya dan memanfaatkan ilmunya untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Bab ma jaa fil ladzi yamutu wa laisa lahu warisun. Maksudnya bab yang telah datang ia pada menyatakan orang yang mati tiada baginya waris. Ada orang dia mati, tak ada orang boleh mewarisi harta dia. Dia seorang-seorang diri, anak tunggal sungguh, anak tunggal yang tentu tak ada adik-beradik. Mak ayah mati, pak saudara pun tak ada, habis mati belaka, tinggal dia seorang diri, tak ada pewaris. Ini perbahasan kita. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, apabila seorang mati tiada baginya waris, sama ada ahli furud
ataupun asabat, ataupun zawul arham. Ini 3 golongan yang kita bincang sebelum ini. Ashabul furud yang ada kadar ketentuan berapa, kemudian asabah yang dapat baki, kemudian zawul arham, anak beranak sebelah mak. Kalau tiga ni tak ada, maka hartanya itu terpulang kepada Baitul Mal, supaya boleh dijadikan berfaedah kepada maslahat muslimin. Dikala tak ada orang boleh mewarisi, harta nak pergi mana? Harta tak boleh dibiarkan macam tu. Tak ada dimiliki harta, tak dimanfaatkan harta, harta tu akan hilang, akan rosak, akan hancur, dicuri orang dan sebagainya. Sedangkan kaedah Islam mengharamkan tadyi'ul mal, dipanggil. Tak boleh mensia-siakan harta, merosakkan harta, biarkan harta rosak. Itu kaedah Islam. Kalau kita ambil kaedah Islam macam ni, hatta ulama kita bahas, kalau umpamanya ada satu harta yang cepat rosak, tertinggal, dia luqtah, orang tu beli nasi lemak, tertinggal di atas gerai depan masjid kita. Nasi lemak ni bukan tahan lama, tengah hari basi, kalau dah campur kuah awal-awal lagi, petang basi. Bila jumpa barang macam ni, apa kaedah kita? Kalau biar macam tu, takut rosak. Kita duk umum pakai spekar, ni nasi lemak siapa ni? Tak ada orang mari. Di kala itu kita ada pilihan. Pilihan terbaik kita manfaatkan. Kita manfaatkan supaya tidak merosakkan harta tadi. Kita manfaatkan. Kemudian nilai dia berapa nasi lemak tadi? Katalah harga RM2. Ambil RM2, sedekah kepada mana-mana tempat, dengan niat sedekah bagi pihak tuan punya. Takdir kata tuan punya mari, nasi lemak saya tadi, masa tuan isytihar saya tak dengar orang khabar, baru saya teringat nasi lemak saya. Kita kata saya makan dah, halal dah. Tak boleh halal nasi lemak saya. Dah saya ambil dah harga buah tabung. Tu duit awak, bukan duit saya nak balik. Kita kena pulang balik harga dia. Sebab apa kita kena? Sedangkan kita nak selamatkan harta. Sebab selamatkan harta itu perlakuan sunat. Tak nak selamat tak apa, bukan salah kita dah. Tapi nak gambarkan Islam ni suruh jaga harta, kita pergi ambil tanggungjawab. Nyusah diri kita. Kita kenyang dah, ambil nasi lemak, makan juga. Nak selamatkan harta tu. Kita sanggup keluar duit, bayar pula. Tuan dia mari, bayar kat tuan dia pula. Derma sekali, bayar sekali. Hak derma ni kita lah. Kita boleh pahala ke mana? Pahala selamatkan harta. Ni konsep, jangan bagi harta disia-siakan. Tak ambil tak apa, tidak berdosa. Sebab itu barang luqtah, barang ketinggalan orang. Tapi nak gambarkan bagaimana Islam suruh jaga harta, jangan sia-siakan harta. Itu konsep. Maka bila ada harta yang patut diwarisi, dan selalu bila sebut diwarisi itu adalah benda-benda yang ada nilai, bukan sembarang, bukan nasi lemak mati tengah nasi lemak, tak, bukan itu isu dia. Benda barang yang ada nilai di mata manusia, maka nak buat lagu mana? Tak ada pewaris ni boleh ambil. Maka dikala itu pergi pada Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Bait mana rumah, mal mana harta, rumah harta. Satu istilah yang diberikan merujuk pada tempat simpanan harta orang Islam yang jadi milik awam. Rakyat bayar zakat pada kerajaan, duit tu duduk mana? Baitul Mal. Ada orang mati, tak tahu ke mana duit dia, nak pergi mana? Pergi tak ke Baitul Mal. Macam hari ni konsep amanah raya, tempat simpan duit-duit yang macam-macam. Dia orang tak tuntut, pergi ke amanah raya.
Maka Baitul Mal tempat simpan. Untuk apa simpan ni? Sebab nak agih balik pada orang Islam yang berhajat dan berkeperluan, untuk tujuan harta itu tetap dimanfaatkan. Kerana tujuan harta itu untuk dimanfaatkan. Baik. Apa dalil dia? Dalilnya ialah perbuatan Nabi seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Aisyata anna maulan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam waqa'a min izki nakhlatin famata. Diriwayatkan daripada seorang isteri bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Siti Aisyah. Namanya Aisyah saja. Siti ni sebutan orang Arab. Siti ni maknanya sayyidah lah, perempuan baik, perempuan yang dihormati, panggil Siti. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bahawasanya seorang hamba merdeka bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jatuh ia daripada pucuk kurma kerana ia naik kurma itu mengambil buahnya atau menyucinya, lalu tersalah pegang, jatuh langsung mati. Ceritanya ialah kisah seorang maulan. Itu bahasa Arab. Terjemahan Melayunya, hamba yang dimerdekakan, dipanggil maulan atau maula. Maulan itu dari sudut bahasa Arab, tidak ada alif lam, baca maulan. Ada alif lam, al-maula, baca panjang. Kalimah al-maula, kita kata maulana, maulana. Itu biasa kita dengar. Maula satu kalimah dalam bahasa Arab yang merujuk pada dua makna yang berlawanan. Dalam bahasa Arab ni ada perkataan, satu perkataan maknanya dua dan dua makna itu berlawanan. Maulan maknanya tuan pada hamba. Maulan juga makna merujuk pada orang hamba yang dimerdekakan oleh tuan dia. Dua-dua dipanggil maulan lelaki. Satu untuk tuan. Tuan dia berlawan dengan hamba dia. Hamba dia yang dimerdekakan dipanggil maulan. Maula. Dia kata maulaya atau maulana. Maulaya maknanya orang yang kita hormat dengan maulaya, tuan saya. Salah begitulah. Bahasa Melayu kita tuan-tuan, puan-puan, bahasa orang beradab. Maulana maknanya tuan pada kami semua. Itu bahasa Arab lah. Jadi ada seorang maulan, seorang hamba yang dulu dia hamba pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi merdekakan dia. Ramai hamba yang dimiliki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memerdekakan seorang dengan berlaku pelbagai sebab. Untuk menunjukkan betapa Islam menggalakkan pembebasan hamba. Antara hamba Nabi yang masyhur yang Nabi merdekakan ialah Zaid ibn Harithah, yang menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah seorang. Dan konsep merdekakan hamba ini kita boleh tengok dalam banyak bab-bab berkaitan sumpah. Sebagai contoh, untuk kafarah sumpah antaranya ialah tahrir raqabah, bebaskan hamba. Untuk memberi galakan hamba dibebaskan. Hingga hari ini tak ada lagi sistem perhambaan diamalkan pada hari ini. Maka Nabi merdekakan seorang hamba. Hingga dalam Islam ada kaedah dalam bab zakat. Bab zakat, bagi zakat salah satunya pada orang yang nak bebaskan diri daripada perhambaan. Kalau dia nak bebaskan diri dari perhambaan, dia boleh dapat harta zakat untuk bebaskan diri dia. Itu semua gambaran.
menunjukkan Islam berusaha secara berevolusi, secara perlahan, akhir tertanggallah semua sistem perhambaan. Tak ada lagi sistem perhambaan. Hamba Nabi ini dah jadi orang merdeka. Bila jadi orang merdeka, dia buat satu kerja, dia pergi panjat pokok kurma. Dia panjat pokok kurma, bila panjat pokok kurma, dia jatuh. Izki nakhlah. Nakhlah ni kurma. Izki ni pucuk dia, mayang dia tu. Bila dia panjat, pegang kat pucuk, dia jatuh. Dia panjat buat apa? Wallahu ta'ala a'lam. Tak dihuraikan dengan lengkap. Nak ambil buah kurma ke, nak pergi buat ambil kaedah macam kita nyadak kelapa ke, tak nyadak buah tar ke, kelapa laut ke, dia ambil kurma, nak ambil panjat, jatuh. Bila jatuh, fama tak mati. Tuan-tuan, saya nak sebut satu perkara menarik. Dalam bahasa Arab, kurma dia panggil nakhlah. Nakhlah. Nun, kha, lam, tak. Satu lagi pokok yang masyhur hari ni dipanggil sawit. Dalam bahasa Arab, sawit ialah zaitun nakhil. Nakhil, nun, kha, ya, lam. Lebih kurang dengan sebutan kurma nakhlah. Kenapa dipanggil zaitun nakhil? Apa kaitan dengan nakhlah? Kurma dan juga kelapa sawit atau sawit adalah dari rumpun yang sama. Rumpun yang sama. Bentuk pokoknya, daunnya, rumpun yang sama. Cara berbuahnya, rumpun yang sama. Buah kurma mengeluarkan mayang, akhirnya keluar bertangkai-tangkai buah kecil-kecil. Sawit pun samalah, buah segugus, bergugus. Bila saya ditakdirkan oleh Allah jadi menteri, lihat perkara ini dari sudut bahasa Arab. Kaji-kaji, patutlah begitu banyak khasiat Allah Ta'ala bagi pada sawit, sebab dia dari spesies yang sama dengan kurma, yang terlalu banyak manfaatnya untuk kesihatan. Malam ni bukan nak bahas tentang kelebihan sawit, itu tajuk lain. Sekadar ambil perhatian saja kaitan sawit dengan kurma, menyebabkan saya ambil keputusan masa jadi menteri, ambil tagline baru untuk sawit, sawit anugerah Tuhan. Itu sejarah kenapa saya gunakan tagline sawit anugerah Tuhan. Baik, balik cerita kita. Bila dilihat Nabi akan dia yang demikian, lalu bersabda ia, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzuru halahu min warisin. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada segala sahabatnya, pergi lihat, tanya oleh sekalian kamu, apakah baginya waris? Bila kawan tu mati, kawan ni ada harta. Maka apa tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, unzuru, tengok. Apa makna tengok? Bukan tengok saja. Tengok dengan makna cari, perhati, kaji, bahas, cek sungguh-sungguh. Nabi suruh semak, suruh tengok kawan ni bekas hamba. Bila bekas hamba, makna dia tak terputus hubungan dengan keluarga dia. Tak tahu siapa keluarga dia. Mungkin dia hamba ketika masa kecil lagi. Mungkin dia hamba ketika berlaku perang, entah bila dia jadi hamba. Tak ada keturunan, kena pergi cari balik asal orang mana ni, siapa anak beranak dia ni, pergi cari. Unzuru, pergi cari, tengok. Berarti Islam suruh kaji, suruh beraluh berkaitan bab harta orang. Ni harta orang, ni harta orang. Kalau dia mati, harta tu milik pewaris dia, cek dulu ada ke tidak pewaris. Kalau dah confirm tak ada pewaris, datang hukum dia.
Maka yang pertama boleh kita ambil, Nabi suruh tengok ada ke tidak dia ni pewaris. Masalah Nabi tidak menerima pusaka dan tiada hartanya kena pusaka. Wahai saudaraku, dengan sepotong hadis dalam masalah tadi 239 itu dan akan datang, kita tahulah Nabi itu tiada menerima pusaka. Dengan sebab abdi merdeka itu apabila mati serta ada meninggal harta dan tiada warisnya, maka hartanya pulang kepada penghulunya yang memerdekakannya. Maka Nabi tidak mengambil harta abdinya yang merdeka itu kerana ia tiada menerima pusaka dan tiada ia ambil pusaka hartanya. Dalam keadaan pusaka, bila seorang hamba tu dimerdekakan, dia ada hubungan dengan tuan dia. Dipanggil hubungan walak, dia panggil hubungan kesetiaan, dipanggil maulan tadi. Hubungan kesetiaan antara tuan hamba dengan hamba membolehkan si hamba ini diwarisi hartanya oleh tuan dia. Membolehkan harta si hamba yang telah merdeka tadi diwarisi oleh tuannya hari itu. Itu kaedah. Tapi kenapa bila berlaku pada Nabi SAW ni hamba, bekas hamba Nabi, kenapa Nabi suruh cari waris? Di situlah satu hukum yang kita boleh ambil. Hukumnya ialah Nabi dengan sifat dia sebagai Nabi, dia tidak boleh mewarisi harta dan dia tidak boleh mewariskan harta. Nabi sebagai Nabi, hukum untuk Nabi, hukum yang khususi untuk Nabi, Nabi tidak boleh mewarisi harta daripada anak dia ke Fatimah, daripada isteri dia ke, tak boleh. Dan Nabi pun tidak mewariskan harta dia pada pewaris. Pewaris Nabi, anak-anak Nabi tak boleh mewarisi harta Nabi. Kerana keadaannya seperti satu hadis sahih menyebut, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para anbiya tidak mewariskan dirham, dinar atau dirham. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga mewariskan dirham. Dinar ni apa dia? Dinar, wang daripada emas dengan nilai 4.2 gram satu dinar. Dirham, wang daripada perak. Artinya itulah mata wang yang digunakan dulu. Cara menyimpan harta dalam bentuk dinar, dalam bentuk perak, dan cara untuk berjual beli dinar dan juga perak. Maka dinar dan perak lambang harta. Kata Nabi SAW, para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Wa innama warrasul ilma, tetapi para nabi hanya mewariskan ilmu. Di situlah disebut al-ulama'u warasatul anbiya. Muqaddimah hadis. Orang-orang berilmu adalah pewaris para nabi. Fa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewarisi dinar, tak juga mewarisi dirham. Wa innama warrasul ilma, mereka mewariskan ilmu. Maka siapa ambil ilmu nabi, maka dia pewaris nabi. Orang yang ambil ilmu namanya alimun, dia dapat ilmu, dia ada ilmu, dia pewaris nabi. Kat situlah dia ambil kaedah Nabi, para Nabi tidak mewariskan harta. Dan ada pula hadis yang sahih, Nabi sebut, kata Nabi SAW, ma taraktu, apa yang aku tinggalkan tak jadi warisan. Itu hadis yang jelas. Apa yang Nabi tinggalkan tak jadi warisan, jelas.
Maka disokong pula oleh apa yang kita baca, kenapa Nabi SAW tak mewarisi harta bekas hambanya, sebab Nabi tak boleh mewarisi harta. Itu hukum khususi untuk Nabi SAW. Tuan-tuan, di sana ada hukum untuk Nabi yang tak kena pada umat Muhammad SAW. Antara yang jadi khilaf ulama berkaitan dengan solat malam. Solat malam difardukan sebelum solat 5 waktu. Selepas datang solat 5 waktu, maka solat malam tak lagi jadi wajib. Di situ ulama khilaf. Tak jadi wajib itu atas umat Muhammad, adakah juga tak wajib atas Nabi, atau Nabi kekal wajib? Itu jadi khilaf kalangan ulama. Nak menunjukkan ada hukum yang khususnya untuk Nabi SAW, tak sama pada manusia lain. Antaranya bab ni, Nabi sendiri tak boleh terima sedekah. Nabi tak menerima sedekah, tak menerima zakat. Itu Nabi SAW. Hak orang beri kat Nabi sebagai pemerintah disalur kepada rakyat. Itu Nabi SAW. Hukum untuk Nabi. Maka antaranya yang kita bincang tadi. Kata Aisyah, qalu la, qala fadfa'u ila ba'd ahli al-qaryah. Kata sahabat-sahabat Nabi, tiada ada warisnya ya Rasulullah. Sabdanya, maka berikan oleh sekalian kamu akan hartanya kepada setengah daripada ahli qaryahnya. Kata sahabat, tak ada ya Rasulullah. Aisyah kata tak ada. Cari dah, tengok dah, tak ada pewaris. Siapa yang nak mewarisi harta dia? Lalu kata Nabi SAW, serah kepada sebahagian penduduk kampung. Serah pada penduduk kampung itu, adakah maknanya penduduk kampung itu dapat pusaka dia? Tak. Makna serah pada orang kampung ni ialah harta itu sekarang jadi milik awam, bukan lagi untuk dipusakai. Milik awam itu tempat letaknya Baitul Mal. Baitul Mal tempat simpan harta orang Islam. Baitul Mal tu harta nak hantar ke mana? Nak hantar pada orang yang susah. Maka Nabi kata, hantar harta tadi pada sebahagian penduduk kampung dia. Duduk kampung mana dia? Kat situ dua hukum lagi boleh ambil. Satu hukum, Nabi tak simpan lama harta awam. Ada je harta awam jadi milik awam, segera diagihkan. Sebab apa? Kerana memang akan sentiasa ada manusia yang memerlukan, tidak bertangguh. Ada pelepah. Kalau harta awam kedekut nak bagi, maka itu telah bercanggah dengan kaedah siasah nabawiyah, polisi Nabi SAW. Segera. Apatah lagi jika kedekut. Jadi pemimpin kedekut. Bukan duit dia, duit kerajaan dia kedekut. Pemimpin kedekut nak belanja duit untuk rakyat. Rakyat perlu duit, dia kedekut nak belanja. Kedekut lain, berhemah untuk susung lain. Berhemah nak susung supaya boleh bayar gaji bulan 6, 7, 8, 9 sampai 12. Tu berhemah untuk mengurus. Ni ada kedekut. Kalau pemimpin kedekut duit, yang jadi hak rakyat, hancur lebur kerajaan, hancur lebur negeri, hancur leburlah negara. Sebab dia tak beriman bahawa dia beri itu mari pula ke lain. Dia tak beriman kat tu. Mana qasamalu min sadaqah, tak kurang harta sebab sedekah. Begitu dimari pula. Yang ni pemimpin kena ada iman. Memimpin bukan dengan matematik saja. 1 campur 1, 2, dah. Memimpin berserta dengan iman. Susung, yakin dengan apa yang Allah nak ganti lagi. Bukan suruh beri perapi.
beri apa yang patut beri dengan susunan yang baik. Nabi segerakan beri kepada penduduk kampung. Itu satu. Yang kedua, Nabi suruh bagi pada penduduk kampung. Kampung dia. Hak dia duduk. Qaryah. Qaryah ni asal mana apa? Qaryah ni bahasa Arab asal merujuk pada tempat tengah air. Air mari daripada tempat, dia turun ke lembah. Lembah tu bagi qaryah, tempat takungan air. Itu asal makna qaryah. Saya bila mengajar, saya suka sebut setiap kalimah Arab ni apa asal usul makna, biar kita faham betul-betul makna Arab dan betapa halusnya bahasa Arab. Tempat berkumpul air namanya qaryah. Kenapa qaryah? Sebab dulu manusia nak hidup, dia perlukan air. Maka tempat yang mana ada air yang dapat ditakungkan, itulah tempat manusia akan hidup, berkembang biak. Bukan hanya untuk dia makan dan minum, bahkan binatang dia dan juga tanam-tanaman dia. Maka tempat berkumpul orang itu namanya qaryah. Tempat berkumpul air namanya qaryah. Maka menjadi suatu istilah qaryah merujuk kepada tempat manusia berkumpul buat kampung. Bukan hanya kampung. Dalam Quran, qaryah rujuk pada kampung kecil. Qaryah rujuk kampung besar sikit nama bandar. Qaryah rujuk pada negeri. Itu kalau kita kaji perkataan qaryah dalam bahasa Arab, termasuk penggunaan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Nabi kata beri pada ahli qaryah tempat dia duduk. Apa pengajaran kat situ? Pengajarannya, harta sedekah beri pada yang hampir. Harta dia jadi milik Baitul Mal tempat dia, habis pada orang tempat dia. Ini juga satu kaedah menarik dalam ilmu ekonomi, dalam bab zakat. Kaedah zakat ialah bayar tempat di mana dia dapat harta. Kalau dia mendapat pendapatan di Selangor, bayar kat Selangor. Kalau dia punya pendapatan di Perlis, bayar kat Perlis. Kalau dia punya pendapatan kat Terengganu, bayar kat Terengganu. Kenapa? Sebab dia akan pulang balik pada rakyat Terengganu. Sebab apa begitu? Sebab dia dapat harta tu dari sumber mana? Sumber rakyat Terengganu. Oleh kerana sumber harta mari dari rakyat Terengganu, bila bayar zakat pulang ke rakyat Terengganu, tempat dia ambil pendapatan. Itu cara Islam. Dah boleh ke tak alih? Boleh alih. Boleh alih tu khilaf ulama'. Kita cerita hukum hak asal dulu. Boleh alih tu khilaf ulama'. Antara yang mensyaratkan ada hajat lah dan macam-macam lagi. Kita kata hak asal tempat tu. Sama juga hukum korban. Korban ni sunat di mana? Di mana tempat kita mendapat harta, kat situ sunat kita buat korban. Orang Malaysia, korban di Malaysia. Orang Terengganu, korban kat Terengganu. Orang Kuala Lumpur, korban kat Kuala Lumpur. Orang Bangka Berada, korban kat Bangka Berada. Sebab apa? Dapat harta dari sumber orang kampung, pulangkan balik pada orang kampung bentuk korban. Dah kalau nak buat kat Kamboja boleh ke tak? Boleh, tak salah. Tapi asal. Kalau dah banyak orang dia buat korban, merata-riti dia buat korban, ada lebihan, orang sana memerlukan, ambil keadaan kedua, nak beri pada orang yang berhajat. Keadaan asasnya tempat kita dapat harta, tapi ada hajat lain. Apa hajat? Hajat dakwah orang miskin, orang susah di Kamboja, orang Islam. Mereka ni susah sungguh, nak bawa korban kita, bawa mereka lebih dekat lagi dengan Islam. Itu hajat lain pula. Cerita kita cerita berasas. Maka Nabi SAW arahkan harta dia tadi yang telah bertukar jadi Baitul Mal agih pada penduduk kampung dia. Baik. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan. Masalah harta si mati yang tiada waris itu terpulang kepada Baitul Mal. Kata ulama, dipaham daripada sabda Nabi SAW, unzuru, lihat oleh sekalian kamu, adakah bagi orang ini warisnya, menunjukkan ahli qaryah yang diberikan harta oleh Nabi itu bukannya diberi dengan jalan pusaka, bahkan
diberi dengan jalan tolong daripada Baitul Mal sahaja, maka menunjuklah pula dengan perbuatan Nabi itu harta si mati yang tiada waris itu terpulang kepada Baitul Mal. Itu yang saya huraikan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Babun fi mirasi maulal asfal. Bab pada menyatakan pusaka abdi yang merdekakan. Dia sambung lagi perbahasan berkaitan dengan hamba. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah maulan al-asfal itu ialah abdi yang dimerdeka oleh tuannya. Tadi saya sebut perkataan maulan ada dua makna. Satu, maulan tuan punya hamba yang merdekakan hamba. Kedua hamba yang dah jadi orang merdeka. Dua-dua dipanggil maulan Melaka. Nak bagi jelas istilah, ada tambahan ke belakang. Maulan asfal. Asfal di mana? Yang rendah. Maulan asfal merujuk kepada hamba yang dimerdeka oleh tuan dia. Dan tuannya yang merdekakan itu bernama Maulan Al-A'la. Al-A'la mana tinggi, Al-Asfal mana rendah. Tuan tu dipanggil Maulan Al-Asfal, Maula Al-Asfal. Apa nama silap. Yang dimerdekakan itu dipanggil Maula Al-Asfal. Yang tuan punya dia dipanggil Maulan Al-A'la, Maula Al-A'la. Maka jikalau mati Maula Al-A'la, tuan dia, dengan meninggalkan Maulan Al-Asfal, tinggal hamba dia yang dah merdeka, tiadalah ia mendapat pusaka tuan penghulunya itu, dan boleh diberi pusaka itu kepadanya dengan jalan Baitul Mal. Ini perbahasan yang lebih detail tentang hukum maulan tadi, yang berlaku khilaf kalangan ulama. Kita baca, nanti kita syarah. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Ibn Abbasin anna rajulan mata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yada' warisan illa abdan huwa a'taqah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya seorang laki-laki mati ia pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahalnya tiada meninggal ia akan seorang waris yang mengambil hartanya dengan jalan fardu dan jalan asabah, melainkan ada ditinggalkannya seorang abdi yang tiada tahu bekerja yang telah dimerdekakannya akan dia. Ada seorang tu, orang kaya, dia mati, tak ada seorang pewaris. Ada hanya seorang hamba dia yang telah dimerdekakan. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mirasah, maka diberi akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan akan pusakanya. Ada tertinggal tu, diberi akan dia Nabi SAW akan pusakanya, mana hartanya diberi. Kata ulama, perbahasan dia adalah beri Nabi ini ialah dengan jalan Baitul Mal, bukan dengan jalan pusaka. Sebab pun diberi oleh Nabi itu kerana abdi itu pada masa hidup tuannya yang merdekakan dia, ada tuannya yang memberi belanjanya dan menanggung apa nafkahnya. Maka kemudian daripada mati tuan penghulunya, sudahlah tinggal ia dengan kemiskinan kerana harta tuannya habis, terpulang kepada Baitul Mal dan ia tiada tahu membuat kerja. Maka dengan belas kasihan Nabi dan kerana ia satu daripada kemaslahatan umum, diberi kepadanya akan harta tuannya dengan jalan tolong daripada Baitul Mal. Bila kawan ni mati, harta dia ada. Gimana harta dia? Oleh sebab tak ada pewaris ni, harta dia pergi ke Baitul Mal. Itu syarahan dia. Lepas pergi Baitul Mal, Nabi suruh beri kepada bekas hamba dia. Sebab apa? Bekas hambanya orang miskin.
Maka ulama ambil kaedah kat sini, beri tadi, beri bukan atas dasar pusaka, beri atas dasar dia adalah orang yang patut dapat harta yang menjadi milik awam sebab dia orang miskin. Itu huraian yang diberikan oleh pengarang kita. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan dan mula amal di sisi ahli ilmi pada bab ini, apabila mati seorang laki-laki pada halnya tiada ia meninggal asabah, maka pusakanya itu dijadikan dia dalam baitul mal muslimin. Inilah penting konsep baitul mal bagi orang Islam. Wallahu taala a'lam. Babun ma jaa fi ibtalil mirathi bainal muslimi wal kafir. Bab yang telah datang ia pada menyatakan membatalkan pusaka antara muslim dan kafir. Yang ni pula cerita bab pusaka melibatkan seorang Islam, seorang kafir. Boleh ke tidak saling mewarisi? Kalau boleh, betul lagu mana yang dikatakan boleh? Baik, sekiranya seorang Islam itu mati dan segala warisnya semuanya kafir, dia seorang je Islam, dia baru masuk Islam ke, keluarganya kafir belaka, tiadalah warisnya itu dapat mempusaki hartanya. Bila dia masuk Islam saja, harta dia tak boleh diberi kepada keluarga dia hak kafir. Dia masuk Islam, dia mati, ada harta, harta tak boleh agih pada mak dia, pada ayah dia yang belum lagi masuk Islam. Satu. Dan jika seorang kafir itu mati dan segala warisnya dalam Islam, maka kata setengah ulama boleh Islam dapat pusakanya, dan setengah ulama mengatakan tiada boleh dipusakai. Kalau orang tu pula dia seorang je kafir, dia murtad, dia keluar Islam, keluarganya Islam belaka, ada keluarga Islam ni mati, boleh ke tak? Boleh ke tak si kafir ni mendapat harta pusaka daripada keluarganya yang Islam? Di situ berlaku khilaf ulama. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Kata jumhur tak boleh, kata segelintir boleh. Detailnya kita akan baca kejap lagi. Ini baru muqaddimah dia. Bermula dalilnya ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Usamah bin Zaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafira walal kafirul musliman. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia, tiada mempusakai muslim akan kafir dan tiada mempusakai kafir akan muslim. Jelas. Hadis yang kita baca tadi inilah jadi hujah bahawa imam orang tu hak mati tu orang Islam, hak lainnya kafir. Imam hak matinya kafir, hak lainnya Islam, dia saling tidak mewarisi harta. Habis, selesai. Itu pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama, dipegang oleh majoriti ulama. Cuma nak faham detail lagi, hak mula-mula tadi orang Islam, dia mati, warisnya kafir. Hak ni ijma' ulama. Ijma' ulama. Mana apa ijma'? Tak ada khilaf dah. Ijma' ulama, harta tak akan diwarisi oleh orang yang kafir. Bahasa mudah kita lah, bangun peradun ni Islam lah ke? Takdir Allah Ta'ala ada seorang, wa'iyyazubillah, dan sebab
Contoh bangun peradung lah. Buat contoh kat lain lah. Kampung tu Islam lelaki, ada seorang murtad, jadi kafir dia. Maka bila ada keluarganya hak Islam ni mati, hak kafir memang tak akan dapat harta pusaka orang Islam. Ini ijma' ulama' dah, sepakat ulama'. Yang jadi khilaf ialah bila mana yang mati tu yang kafir, yang nak mewarisi harta orang Islam. Kata setengah ulama boleh ambil harta dia, kata jumhur tak boleh, tutup setakat tu. Itu je beza dia. Dah hak kata tak boleh tu, hadis tadi lah dalil dia. Hak kata boleh tu, kejap lagi ada dalil dia. Kaedah ke mana dia ambil. Baik. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir ibni Abdullah dan Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhum. Katanya lagi, bermula amal atas ini hadis di sisi ahlul ilmi, dan telah bersalah-salahan setengah ahlul ilm yang mujtahidin pada pusaka orang yang murtad. Murtad dari mana apa? Asal dia Islam, dia keluar Islam. Masa dia Islam tu, tentu dia dapat harta. Harta dapat tu melibatkan ahli keluarga dia. Dia membesar sebagai seorang Muslim. Bila dah besar, dah pandai sikit, jadi murtad. Masa tu dia ada harta, dia mati. Bila dia mati, ni timbul isu. Dia harta tu kan asal dia Islam kan. Dia keluar jadi murtad, terputus hubungan dengan orang Islam, harta itu putus juga ke? Itu kat situ poin dia. Yang ada pendapat orang kata nak beri juga ni. Maka dijadikan oleh kebanyakan daripada ahlul ilm, daripada sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu, akan hartanya bagi warisnya daripada orang Islam kerana menilikkan pada asal dia. Jadi setengah sahabat Nabi yang setuju beri orang Islam boleh ambil juga harta orang murtad ni, sebab tengok asal dia. Asal dia Islam kan. Harta tu dengan orang Islam kan asal-asal. Murtad tu benda aridun, benda yang mendatang atas diri dia, atas kejahatan dan kejahilan dia. Tapi harta tu asal harta kita. Dan kata setengah ulama, tiada boleh dipusaki akan dia oleh warisnya daripada muslimin menilikkan pada masa sekarang yang semua tidak murtad. Hak kata tak boleh, tengok hak ada sekarang. Harta sekarang ni kafir. Tak ada harta dia tu, tak itulah harta dia tu. Hak kata boleh ambil, tengok zaman Hasbun dia kafir, di murtad tadi kan di Islam kan. Kat situ khilaf. Tengok ulama ni halus nak ambil hukum. Dia tak ambil hukum tu ikut hawa nafsu, tak. Dalilnya ada, kaedahnya ada, cara ijtihadnya ada. Sebab itulah kita menghormati semua ulama yang berijtihad dengan pelbagai pendapat dan pandangan, kerana mereka berijtihad, mana dia berusaha sungguh-sungguh nak faham apa hukum Tuhan. Dan bermula hujah mereka ini ialah hadis Nabi SAW, tiada mempusaki muslim akan kafir, dan ialah kaul Syafi'i. Hadis kita baca tadi, dan pendapat jumhur itu juga pendapat mazhab kita, mazhab Syafi'i. Masalah tuan-tuan, bab murtad, ada satu perkara menarik yang perlu kita perhatikan. La yahillu li muslimin, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Hadis sahih Muslim, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Tak halal darah seorang muslim melainkan dengan salah satu antara sebab yang tiga. Asal-asal dia Islam, nak jadi halal darahnya, jadi kafir dan sebagainya, nak jadi halal darah nak ditumpahkan, tiga sebab. As-sayyibuz zani, as-sayyibuz zani, sayyib yang berzina. Sayyib, orang tu dah berkahwin, telah bersetubuh, dapat rasa nikmat persetubuhan yang sah, kemudian
dia bercerai, selepas dia dah merasa nikmat perkara yang sah, dia pergi berzina. Jadi hukumannya adalah hukuman rejam. Darahnya tumpah ke bumi. Yang tadi tak halal dalam Islam jadi halal, tumpah ke bumi. Halal tu kerana halal sekarang, bawa ke mahkamah dah. Islam ada mahkamah dia. Satu, tak boleh kundang tangkap dia, pak lagi rejam dia, tak boleh. Kerana mungkin di sana ada sebab-sebab yang boleh menimbulkan syubhat. Satu. Yang kedua, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Bunuh satu nyawa tanpa sebarang sebab yang sebenar. Qatlun nafsil lati harramallah, bunuh satu nyawa yang Allah haramkan. Dia bunuh orang, maka hukumnya boleh dibunuh balas. Berarti halal darah. Halal darah tu di mana? Mahkamah tentukan. Dua. Yang ketiga, al-mufariqu lidinihi, at-tariku lidinihi, orang yang tinggalkan agama dia. Maknanya apa? Murtad. Tempat nak nilai dia tinggal agama di mana? Mahkamah. Mahkamah. Bukan kita orang perseorangan. Dia sebut sekian kalimah, kafir pun tak, bukan kerja kita. Mahkamah. Ketiga-tiga perkara yang boleh menghalalkan darah tadi, semua tempatnya mahkamah. Setelah iqamatul hujjah, setelah ditegakkan hujjah, bagi yang berzina hujjahnya mari, tak ada syubhat dah, pergi hukum. Yang kata bunuh nyawa tadi, confirm dah, bunuh tu memang bukan sebab tak sengaja dan sebagainya, bunuh balah. Hak ketiga, memang confirm murtad, dah disuruh taubat, tak mau taubat juga, hujah dia tak mendengar kata juga, akhirnya kekal dengan kemurtadan dia, barulah datang hukum boleh dibunuh. Cuma yang saya nak beri sikit lagi ialah sambungan hadis. Nabi tak setakat sebut at-tariku lidini, yang tinggal agama dia, tapi tambah satu perkataan, al-mufariqu lil jamaah, yang berpisah dengan jamaah. Yang berpisah dengan jamaah. Apa makna berpisah dengan jamaah? Al-jamaah merujuk kepada jamaah orang Islam, masyarakat orang Islam. Dia tinggal masyarakat orang Islam. Kat situlah khilaf ulama. Orang tu murtad, dia masih berada dalam kelompok orang Islam, bolehkah dibunuh? Ada khilaf. Kata setengah, tak, dia tinggal orang Islam, duduk sama kafir dia, duduk masyarakat orang kafir dia, bukan orang Islam lagi dah. Dah putus hubungan kita dah. Yang ni boleh hukum bunuh. Ada setengah tambah syarat. Syaratnya dia memerangi orang Islam pula. Makna berpisah tu bukan pisah saja duduk tak duduk kita, dia memerangi orang Islam pula. Tengok ulama begitu halus berkaitan dengan murtad, dan halus penggunaan perkataan al-jamaah. Perkataan al-jamaah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merujuk pada masyarakat besar orang Islam, tapi telah disalah faham dengan makna yang sangat kecil, dirujuk pada jemaah tertentu yang kecil. Ini salah faham yang besar terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari, Nabi gambar satu zaman fitnah, hingga Bukhari buat tajuk tentang berlaku fitnah dikala tak ada jamaah. Ketika berlaku fitnah tak ada jamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antal zama jama'atal muslimina wa imamahum. Nabi gambarkan satu ketika
du'atun ala abwabi jahannam, penyeru-penyeru di pintu-pintu neraka. Sahabat tanya, sifhum lana ya Rasulullah, tolong sifatkan pada kami mereka ni macam mana? Hum min jildatina, mereka kulit macam kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, bercakap dengan bahasa kita. Orang Melayu cakap Melayu, Arab cakap Arab, Cina cakap Cina. Lalu sahabat tanya, kalau berlaku macam tu, nak buat lagu mana? Berhadapan dengan fitnah, penyeru ke pintu neraka Allah Ta'ala yang kulit macam kita, bercakap macam kita, tapi penyeru ke dalam neraka. Nabi kata, antal zama jama'atal muslimina wa imamahum, kamu kena mendampingkan diri, talzam, bersama jama'atal muslimina, dengan jamaah orang Islam, wa imamahum, dan imam mereka. Apa makna jamaah muslimin? Masyarakat Islam, sebuah kerajaan yang ada imam, ada khalifah dia. Itu maksud jamaah muslimin. Sahabat tanya, illam takun jama'atun wala imam, kalau tak ada jamaah orang Islam, tak ada, dia maksud tak ada kerajaan Islam, imam tak ada, pemerintah tak ada. Apa kata Nabi SAW? Fa'tazil tilkal firqa kullah, kamu kena uzlah, tinggal semua kelompok-kelompok yang menyeru ke neraka tadi. Walau anta'udda bi asli syajarah, walaupun kamu kena gigi dengan akar-akar pokok. Nak gambar, jangan bersama golongan yang sesat. Kalau ada golongan sesat, kena bersama masyarakat orang Islam yang ada pemerintah dia. Kalau tak ada hal ni, asingkan diri. Ulama yang bahas hadis ini termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyebut, wa in jara, meskipun pemerintah orang Islam yang nama imam tadi jara, dia zalim. Orang Islam ada kerajaan yang jadi pemimpin dia adalah seorang Muslim, dia jarak, dia zalim. Ibnu Hajar tambah lagi, walaupun dia memukul orang Islam dengan pukulan yang menyakitkan, tetap kena bersama dengan jama'atal muslimina wa imamahum, kena bersama dengan jamaah muslimin, kerajaan itu dan imam dia. Meskipun imam itu zalim, kena bersama. Bersama macam mana? Jangan lagi tinggal. Tapi hak kita dalam sebuah kerajaan yang zalim, kena tegak, wajib. Rujuk hadis sahih Muslim pula yang mewajibkan kita menegur pemerintah yang zalim, dengan maksud kita tak lawan pemerintah Islam yang zalim sebab kerana menjaga kerukunan bernegara, tapi menegur dengan lidah hingga akhirnya seorang pendakwah dipukul dan mungkin ada yang mati kena bunuh. Kita tidak akan melawan dengan senjata, hanya dengan lidah, dengan mulut sahaja, dengan tulisan dan sebagainya. Adapun angkat senjata berlawan dengan jama'atal muslimina wa imamahum, itu diharamkan oleh para alim ulama, disebut dengan jelas oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullah. Maka sebab itulah ulama sepanjang zaman menegur pemerintah dengan tegas. Imam Ahmad tegur dengan tegas, dipenjarakan. Ibn Taymiyah menegur dengan tegas, dipenjarakan. Ulama pelbagai zaman kita menegur dan dipenjarakan. Ada yang kena bunuh, mereka tak melawan dengan senjata, melainkan kerana mereka dibunuh dan mereka pertahan diri dia, itu hak untuk pertahan diri jika dibunuh. Tapi yang saya nak bagi, maksud jama'atal muslimin adalah kerajaan. Dan bacalah semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih berkaitan dengan makna al-jamaah dalam hadis Nabi, semua merujuk kepada kerajaan Islam atau merujuk kepada jamaah solat berjamaah di masjid, bukan merujuk pada satu kelompok tertentu.
ada pun kelompok tertentu yang memperjuangkan Islam, itu jama'atun min jama'atil muslimina wa imamihim. Itu satu jamaah kecil daripada satu jamaah orang Islam yang besar dan imam mereka. Jamaah ini di mana berlaku seorang Muslim yang jadi pemerintah, dia zalim, jamaah kecil ini menegur dengan penuh keyakinan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Bukhari Muslim, la tazalu ta'ifatum min ummati, akan berterusan satu taifah, satu kelompok min ummati, kalangan umatku, zahirina al-haq, zahir, tegas, jelas, tampil menyatakan kebenaran, la yadurruhum man khalafahum, tidak akan memudaratkan mereka orang yang mencanggahi mereka, hatta ya'tiya amrullah, hingga datang perintah Allah dengan makna kiamat. Dengan hadis Nabi tadi, ulama ambil dan mentakhsiskan hadis yang awal kita baca tadi. Hadis yang awal kata, kalau tak ada jamaah muslimin, tak ada imam, mungkin duduk seorang-seorang diri, gigitlah akar pokok pun tak apa, jangan duduk bergaul dengan kelompok yang sesat. Kata ulama, dengan hadis yang kedua tadi menunjukkan tidak akan berlaku macam tu. Nabi hanya gambarkan mubalaghah, nak beri gambaran, jangan bersama dengan kelompok yang doa ada abu-abu jahannam. Tapi dia tidak akan berlaku. Pasti di mana-mana tempat ada taifah, ada satu kelompok. Taifah ni satu jumlah. Kata setengah ulama bawah 10. Ada setengah ulama kata bawah 80. Itu satu taifah. Kelompok ni akan sentiasa ada di mana-mana. La yazal, la tazal, akan terus ada, Nabi kata, tak akan hilang. Ta'ifatun min ummati, satu kelompok daripada umatku. Kelompok berjamaah muslim yang besar tadi, baik di Malaysia, baik di Mesir, baik di Jordan, baik di Suria, baik di Saudi, baik di Yaman, baik di Iran, baik di mana pun, mesti ada kelompok ni. Tegas berhadapan dengan kezaliman, walaupun dia kena pukul, dia kena katak, dia kena penjara, dia kena bunuh, dia bertahan. Ini taifah. Sama dengan ayat Quran menyebut, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendak ada dalam kamu satu umat, satu kelompok manusia yang besar lagi daripada taifah. Ummah besar daripada taifah lagi. Ummah ini kata Allah apa dia? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada Islam. Ya'muruna bil ma'ruf, suruh buat ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, larang kemungkaran. Poin saya ialah, makna jamaah muslimin dalam hadis ialah jamaah umat Islam yang besar. Apa jadi, jangan tinggal jemaah Islam yang besar ini dengan pemerintah mereka. Zalim ke mana pun, tegur dengan penuh ketegasan. Jangan tinggal kerajaan ini. Bersamalah dengan kelompok-kelompok kecil yang menegur secara berjamaah. Tapi jangan difahami bahawa kelompok kecil inilah hanya inilah satunya jamaah yang bila keluar dari kelompok ini, maka dibuat tuduhan yang pelbagai. Tuan-tuan, ini amanah ilmu yang saya kena sampaikan, yang sudah sangat lama ingin saya sampaikan. Dari dulu sejak saya mengaji kat Jordan, saya ingin sampaikan poin ini, menjelaskan makna sebenar al-jamaah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang tidak puas hati dengan pandangan saya ini, sila rujuk dengan secara akademik dan ilmiah makna al-jamaah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita tamatkan dulu kuliah kita pada malam ini. Kita sambung lagi insya-Allah pada masa akan datang dengan satu lagi bab berkaitan dengan pusaka insya-Allah. Wallahu taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bihaqqi imanina bi khatamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.